Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada unit 4 bahagian munakahat, video yang sebelum ni. Baik, kita akan tengok di sini dalam bab salah satu dalam topik bab munakahat berkenaan dengan talak dalam Islam. Apa dia talak? Talak boleh didefinisikan sebagai mengikut bahasa dikata apa? Melepaskan ikatan, manakala dari sudut syarak adalah meleraikan ikatan perkahwinan melalui lafaz atau yang seumpama dengannya. Talak ni maksudnya melepaskan ikatan. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229, maksudnya talak yang boleh dirujuk dua kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dengan cara sepatutnya atau menceraikannya dengan baik. Okey, itu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita tengok antara hikmah talak. Yang pertama, memberi jaminan keselamatan dan ketenangan fikiran kepada pasangan yang terlibat. Mungkin ini jalan yang terakhir bagi pasangan tersebut. Jadi dengan talak ni akan memberi jaminan keselamatan dan ketenangan fikiran daripada bekas suami ataupun bekas isteri tadi. Maka jalan terakhir adalah bercerai. Yang kedua, mendapatkan jaminan masa hadapan yang lebih baik dari yang telah dilalui. Mungkin pasangan tersebut berhadapan mungkin salah seorang daripada pasangan tersebut yang terlalu kita katakan suka memukul suami, suka memukul isteri, atau salah satu daripada suami atau isteri tadi, maka dengan perceraian ni lah akan membuatkan masa hadapannya lebih baik mungkin. Baik, yang ketiga, redha dan ikhlas dengan takdir yang telah ditentukan serta berusaha mengubah ke arah kebaikan pada masa akan datang. Itu hikmah. Seterusnya, memberi ruang dan peluang memperbaiki kesalahan yang dilakukan dengan semangat dan keazaman bagi melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Mungkin dengan berlaku perceraian ni, dia akan memberi ruang ataupun peluang di antara kedua-dua pihak untuk memperbaiki kesalahan yang mereka telah lakukan pada sebelum ni. Itu antara hikmah. Baik, kita akan tengok hukum berkenaan dengan talak. Di situ ada hukum wajib. Hukum wajib apabila hakim menetapkan bahawa tiada jalan penyelesaian dicapai dan suami telah bersumpah menceraikan isterinya, pasangan tiada lagi persefahaman dan mengelakkan permusuhan. Maknanya hakim dah tetapkan dah. Setelah dihakimi, setelah ditanya, setelah dikaunseling, maka tak ada jalan lain. Jalan terakhir adalah dengan berlakunya perceraian. Sebab dah berlaku pun perceraian tersebut. Baik, haram pula bila dia menceraikan, bila cerai itu berlaku ketika isteri dalam keadaan haid ataupun nifas, ataupun cerai tanpa sebab yang rasional. Suami menceraikan isterinya tanpa sebab yang rasional, tanpa sebab yang sangat munasabah, yang tak munasabah lah kita katakan, tanpa ada sebab yang rasional. Baik, seterusnya sunat. Apabila suami tidak dapat menyempurnakan nafkah dan tanggungjawab terhadap isteri, isteri melampaui batas agama dan tidak mendengar nasihat suami, maka sunat berlakunya perceraian. Baik, yang keempat, hukumnya adalah makruh apabila perceraian berlaku tanpa sebab yang mendesak dan boleh membawa kepada penderitaan kedua-dua belah pihak. Hukumnya adalah makruh bila perceraian itu berlaku tanpa ada sebab yang sangat kuat, ataupun sebab yang mendesak untuk berlakunya perceraian tadi, maka hukumnya adalah makruh. Baik, itu hukum berkenaan talak. Kita akan tengok perceraian secara khuluk. Khuluk atau tabus talak dalam bahasa Arab bermaksud melepas atau meninggalkan. Manakala sudut syarak adalah perceraian suami isteri ke atas isteri, perceraian dari suami ke atas isteri dengan bayaran tebusan yang terima oleh suami. Perceraian ini berlaku di atas permintaan isteri. Sebagai contoh, ceraikan saya dengan bayaran RM1,000 dan suami menjawab, saya ceraikan dengan bayaran RM1,000. Maknanya ada bayaran di situ.
Itu dinamakan sebagai perceraian khulu'. Baik, ini berkenaan dengan isu-isu talak, ya. Melafazkan talak 3 atau lebih dengan sekali lafaz, ya. Jika suami melafazkan aku menceraikan kau dengan talak 3 atau aku ceraikan kau dengan talak 10, maka mengikut pandangan Imam Syafi'i, dia kata apa? Talak yang jatuh adalah talak 3 sekaligus, seperti pendapat ulama Imam Syafi'i. Ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat yang rojih. Dia kata kalau dia lafazkan begitu sekali, kali pertama ditalak tapi disebut talak 3 atau talak lebih daripada 3, maka jatuh terus kepada talak 3. Baik. Perceraian melalui pesanan ringkas SMS atau WhatsApp sekarang ni, atau Telegram dan sebagainya, ya. Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada 27 Julai 2003 memberi pandangan bahawa talak dalam bentuk tulisan yang jelas dari suami kepada isterinya ditujukan khusus kepada isterinya tadi, seperti faksimile, SMS, WhatsApp atau email dan sebagainya, merupakan perceraian berbentuk kinayah dan adalah sah sekiranya disertai dengan niat. Dikinayah dan hakim akan tanya kembali sama ada betul ke tak betul niat dia. Hendaklah dikemukakan di mahkamah bagi mensabitkan perceraian tersebut. Talak yang dilakukan dengan perantaraan alat komunikasi terkini adalah tidak menepati adab-adab dalam perceraian yang digariskan oleh Islam. Maksudnya perceraian itu tengok kepada situasi, tengok kepada niat, tapi Islam kata perceraian itu adalah perceraian tidak beradab, ya, tidak menepati ciri-ciri Islam. Hukum akad nikah melalui sidang video, ya. Muzakarah Fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan menyatakan bahawa boleh, dengan beberapa syarat. Pertama, dijalankan dalam satu majlis, tiada unsur penipuan, lengkap rukun dan syarat nikah, tertakluk kepada enakmen undang-undang keluarga negeri masing-masing. Boleh, tak ada masalah, tapi bersyarat. Okey, talak ta'liq, iaitu suami mengaitkan talak dengan sesuatu sifat atau syarat tertentu. Sebagai contoh, suami berkata, sekiranya kamu keluar dari rumah ini, maka kamu tertalak. Ataupun suami berkata, sekiranya saya melakukan zina atau mempunyai hubungan dengan perempuan lain, maka tertalaklah isteri saya. Itu beberapa isu-isu berkenaan dengan talak dan juga nikah, ya. Baik, pembahagian iddah. Kita akan lihat iddah terbagi kepada 4, ya, pembahagian dia, ya. Okey, pertama, 3 kali suci dari haid, isteri yang pernah disetubuhi dan tidak mengandung, ya. Okey, kalau selepas melahirkan anak, wanita yang diceraikan tidak mengandung. Syarat dia. 3 bulan, wanita yang telah menopause atau putus haid atau wanita yang belum datang haid. Tiada iddah bagi wanita yang belum pernah disetubuhi. Iddah bagi kematian suami hingga melahirkan anak yang mengandung. 4 bulan 10 hari bagi yang telah disetubuhi. Itu keterangan berkenaan tempoh iddah tadi, ya. Antara batasan hukum semasa iddah adalah haram menerima pindangan daripada lelaki ajnabi. Perempuan tadi dalam tempoh iddah tak boleh terima pindangan daripada lelaki lain. Haram, ya. Tidak dibenarkan keluar rumah kecuali bagi urusan penting. Tidak dibenarkan berhias dan memakai perhiasan bagi tujuan menarik perhatian lain. Itu batasan-batasan bagi orang yang dalam tempoh iddah. Baik, hikmah iddah, ya, memastikan kekosongan rahim dari benih suami yang terdahulu. Ini adalah bagi mengelakkan berlakunya percampuran dan boleh membawa kepada kerosakan keturunan. Yang kedua, ruang berfikir dan menilai kembali kesalahan yang dilakukan dan berbagi kesilapan serta rujuk semula. Itu hikmah iddah. Sebagai tanda penghargaan kasih sayang kepada bekas suami yang meninggal dunia serta tanda menjaga hak suami dan pengabdian diri kepada Allah dan pengabdian diri kepada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmah iddah yang perlu diketahui. Baik, rujuk. Rujuk mengikut bahasa adalah kembali. Dari sudut syarak adalah mengembalikan isteri dalam tempoh iddah dari talak raj'i mengikut syarat-syarat tertentu, ya. Rukun rujuk. Yang pertama, berlaku talak dan masih dalam tempoh rujuk talak raj'i. Maksudnya rujuk ni kena ada berlaku talak dan dia masih dalam tempoh talak raj'i. Ya, suami, ya, suami dia ada lagi. Isteri yang diceraikan, isteri itu ada lagi, ya. Lafaz rujuk iaitu ayat yang digunakan bagi menunjukkan hasrat kembali kepada isteri yang diceraikan. Itu
perihal berkenaan dengan rujuk. Baik, itulah ya pelajar-pelajar sekalian, isu berkenaan dengan had yang kita perlu ketahui. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat pada hari ini boleh jadikan sebagai panduan untuk masa ke depan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapat sebagai tambahan ilmu untuk kita juga. Ya, jadi sekian, terima kasih.